أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. Firman Allah, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi malam apabila ia menyelubungi segala-galanya dengan gelap gelitanya, dan siang apabila ia lahir terang benderang. Demi yang menciptakan makhluk-makhluknya lelaki dan perempuan, begitu juga jantan dan betina. Sesungguhnya amal usaha kamu adalah berbagai-bagai keadaannya. Surah yang kita baca ni dikenali dengan suratul Lail. Al-Lail dengan makna malam. Kerana Allah memulakan surah ini dengan dua laili demi waktu malam. Allah Ta'ala boleh bersumpah dengan makhluk-makhluknya, menandakan makhluk-makhluk itu menjadi dalil yang besar kepada ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kita tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Kalau bersumpah dengan makhluk jadi syirik, tak boleh. Kita hamba mesti bersumpah dengan wallahi wa billahi wa tallahi, dengan demi Allah, barulah sumpah tu jadi sah. Maka sumpah dengan akad tangan, saya mengaku saya bersumpah di mahkamah tu mengikut hukum Islam, tak sah sumpah itu. Mengikut undang-undang manusia saja. Mengikut syariat Islam, sumpah mestilah dengan wallahi wa billahi wa tallahi, dengan demi Allah. Adapun Allah boleh bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Surah ini dimulakan dengan bersumpah demi malam. Wal-laili. Surah ini termasuk dalam surah Makkiyah. Surah yang diturunkan di Makkatul Mukarramah ketika menguatkan akidah, menguatkan iman, kerana menghadapi musuh-musuh Islam yang menentang Islam. Perlunya orang-orang Islam yang pertama itu menguatkan iman mereka. Allah Ta'ala menyatakan di dalam surah ini bagi mengukuhkan perjuangan dalam menghadapi kehidupan ini yang berakhir dengan nikmat syurga ataupun azab neraka, untuk menambahkan keimanan para sahabat radhiyallahu anhum yang menghadapi ujian di Makkatul Mukarramah. Dan kita juga disuruh mengambil pengajaran daripada generasi awal Islam, golongan awal Islam, puak yang awal masuk Islam, ketika Islam dalam keadaan dikepung seluruh pelosok dunia. Bukan saja dikepung oleh penduduk Mekah yang kafir, jahiliah, yang paling jahat, sehingga sanggup kambuh anak perempuan hidup-hidup, termasuklah dikepung oleh kuasa-kuasa besar dunia. Di saat yang seperti ini memerlukan orang-orang yang kuat iman, maka Allah menurunkan surah ini bagi menguatkan iman mereka. Begitulah juga kita di akhir zaman menghadapi ujian pula. Kerana Nabi sebut dalam hadis, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba. Islam bermula dalam keadaan dagang. Dagangnya Islam ini di tengah masyarakat Arab, dan akan kembali semula menjadi dagang. Islam akan kembali semula di akhir zaman menjadi dagang pula, dan berjayalah mereka yang dagang bersama dengan Islam. Allah memulakan surah ini bersumpah dengan demi malam, demi siang,
dan demi kejadian manusia lelaki dan perempuan. Kerana perkara-perkara ini menjadi dalil kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan menyatakan amalan manusia itu bermacam-macam dalam kehidupan dunia. Ada orang yang mengerjakan amal yang baik dengan dirinya, ruh jasad dan dengan hartanya, maka mendapat kebahagiaan di hari akhirat. Dan ada orang yang tak peduli kepada Allah, petunjuk Rasul dan hari akhirat, beramal dengan diri, dengan ruh dan hartanya, dengan amal yang jahat, maka terimalah padanya pada hari kiamat kelak. Dan Allah Ta'ala menyatakan penutupnya ialah orang-orang yang mengerjakan amal yang baik dengan iman yang benar itu mendapat kejayaan. Dan semata-mata untuk mendapat keredaan Allah, maka terimalah dia akan ganjaran keredaan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wal-laili idza yaghsha. Demi waktu malam apabila malam itu diliputi oleh cahaya yang gelap. Malam adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wan-nahari idza tajalla. Dan demi waktu siang apabila bercahaya dengan cerah, dapat melihat segala-galanya. Allah Ta'ala jadikan kedua-duanya, malam dan siang, adalah kurnia daripada Allah Ta'ala, menjadi dalil kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya malam, manusia boleh berehat, boleh tidur, menenangkan fikiran, menenangkan jasad. Dengan adanya siang, manusia boleh bekerja. Dan Allah Ta'ala jadikan malam dengan cuacanya, cahayanya, udaranya yang nyaman. Menjadikan siang dengan cuaca dan udara yang sesuai dengannya. Allah Ta'ala jadikan peredaran silih berganti, membawa nikmat kepada manusia. Fikir-fikirlah kalau dijadikan siang selama-lamanya ataupun dijadikan malam selama-lamanya, apa jadi? Kalau malam selama-lamanya, bekulah manusia macam di kutub utara dan kutub selatan bila musim sejuk. Jadi beku. Kutub utara, kutub selatan 6 bulan malam, 6 bulan siang. Kalau siang panjang, macam mana pula? Teruklah kita kalau siang panjang, teruk. Dan Allah Ta'ala jadikan sebahagian negeri-negeri yang berhampiran dengan kutub, seperti sebelah Eropah Utara, Amerika Utara. Waktu musim panas, siangnya sampai 23 jam, malam sejam je. Nak tidur lagu mana? Nak puasa lagu mana? Waktu musim sejuk pula, malam sampai 23 jam, siang sejam je. Nak buat kerja lagu mana? Macam mana nak semayang? Para ulama berbincang dan berbahas dalam perkara ini. Semayang puasa hendaklah diqada dengan waktunya, kerana di sana ada hadis Nabi SAW mengisahkan apabila berlakunya kedatangan Dajjal, fitnah bencana yang besar. Bencananya selama 40 hari. Satu hari macam setahun, satu hari macam sebulan, satu hari macam seminggu, dan hari-hari berikut seperti biasa. Lalu sahabat tanya, wahai Rasulullah, macam mana kami nak buat kalau berlaku satu hari macam setahun, nak semayang macam mana? Nabi kata, faqturulah, qadarkan waktunya. Qadarkan waktunya, tak boleh semayang 5 kali setahun, tak boleh. Semayang 5 waktu juga. Bagikan masa dalam tempoh 24 jam. Ikut jam, tak boleh ikut matahari lagi. Berpuasa juga kena ikut jam, tak boleh ikut matahari lagi, tak boleh ikut malam. Itu hukum yang ditetapkan oleh Nabi SAW dan para ulama berijtihad. Ada ulama mengatakan negeri yang duduk di sebelah utara kena tengok negeri yang paling dekat dengan dia.
Negeri selatan yang paling dekat. Itu ukuran waktu dan ukuran waktu sembahyang dan waktu puasanya. Tengok negeri yang paling dekat. Itu cara yang betul. Ada pula jenis toklo. Ada orang Islam daripada India, duduk di Jepun, sembahyang puasa ikut India, dia kata. Ada orang Islam di Indonesia, duduk di Pulau Hindia Barat. Kiblat ada alat air jatuh. Padahal mengikut kaedah dunia, kena ada alat air naik, kiblat sudah berubah. Dia kata, tak, orang tua-tua dia zaman dulu sembahyang tak air jatuh. Ini mazhab tolu. Mazhab Dauti. Tak faham peredaran dunia yang kita kena faham. Tapi ada jenis orang kita ni, dia ikut orang tua. Tak dalil kepada hukum syarak ni, pakai hukum akal. Jadi penuh rana habis. Di sana ada hukum-hukum yang dinyatakan oleh para ulama. Kena rujuk para ulama, jangan buat sendiri-sendiri. Dan hari ini, akhir-akhir ini Allah Ta'ala telah menunjukkan perubahan cuaca dunia. Dengan sebab manusia merosakkan dunia, ujian nuklear, letupan yang kuat, menyebabkan bumi menjadi getok. Berlakunya gempa bumi sana, gempa bumi sini. Berlakunya taupan ribut sana, ribut sini. Menyebabkan pusingan dunia sudah jadi tak betul. Kawasan kutub menjadi cair. Kawasan yang tak kutub jadi kutub, menjadi beku. Banyak salji tu. Berlakunya kemanasan. Dalam berita dunia melaporkan sampai ratus-ratus orang mati kena panah tak tahan. Panas sangat tak tahan sampai mati orang. Ini berlaku dalam berita-berita dalam sehari dua ini. Menunjukkan peredaran dunia sudah berlaku. Sebagaimana yang lebih amaran oleh Allah Ta'ala. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah zahir keburukan di darat dan di laut. Dengan sebab kerja-kerja yang dibawa di tangan-tangan manusia sendiri. Supaya dirasakan sebahagian daripada perbuatan mereka. Mudah-mudahan mereka sedar balik kepada Allah. Allah Ta'ala tunjukkan kerosakan di darat dan di laut. Gempa bumi, pasang surut yang sudah tidak menentu, ribut topan yang tidak menentu, dan berlakunya siang malam yang tidak menentu. Siang malam adalah peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Undang-undang Allah. Bila manusia buat undang-undang sendiri, Tuhan ajar manusia. Dia ubah undang-undang yang tabi'i yang berlaku selama ini. Menyebabkan manusia dalam keadaan yang susah dengan sebab kerja tangan manusia sendiri. Kena sedar, siang malam adalah peraturan Allah yang wajib kita kena patuh. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Dan apa yang Allah jadikan lelaki dan perempuan, jantan dan betina. Allah Ta'ala jadikan pembiakan manusia melalui adanya lelaki dan adanya perempuan. Pembiakan binatang, adanya jantan dan adanya betina. Ini adalah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembiakan manusia yang mulia dengan nikah. Pembiakan binatang tak payah nikah. Kecuali manusia nak jadi binatang, maka tak payah nikah. Jadi punah katno. Rosaklah kehidupan manusia. Bahkan binatang pun, kalau bercampur tak betul, kelahirannya tidak membiak dengan betul. Merosakkan binatang itu sendiri. Begitulah kalau manusia ikut binatang, jadi rosak juga. Bahkan dilaporkan ada beberapa penyakit yang membiak kalangan manusia pada hari ini, ialah kerana manusia ikut binatang. Penyakit binatang mari ke manusia. Penyakit AIDS, penyakit macam-macam jenis, penyakit Ebola, macam-macam penyakit. Dikatakan asalnya daripada binatang, mari ke manusia, dan manusia ikut binatang. Tuhan balik dekat begitu. Kena sedar apa yang Tuhan jadikan lelaki dan perempuan, jantan dan betina, adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita kena terima dan kita kena patuh. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya kerja-kerja kamu terlalu banyak. Amalan-amalan yang baik banyak boleh buat. Amalan-amalan yang jahat banyak juga hasilnya buat. Kalau buat baik, terimalah kebaikannya.
Kalau buat jahat, terimalah keburukan daripada kejahatan itu. Ini adalah amaran Allah yang sangat keras yang kita kena faham. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda in alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Jelasnya, ada pun orang yang memberikan apa yang ada padanya ke jalan kebaikan dan bertakwa mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan segala larangannya, serta ia mengakui dengan yakin akan perkara yang baik, maka sesungguhnya kami akan memberikan dia kemudahan untuk mendapat kesenangan, yakni syurga. Sebaliknya, orang yang bakhil daripada berbuat kebajikan dan merasa cukup dengan kekayaannya dan kemewahannya, serta ia mendustakan perkara yang baik, maka sesungguhnya kami akan memberikannya kemudahan untuk mendapat kesusahan dan kesengsaraan. Dan apakah pertolongan yang dapat diberi kepadanya oleh hartanya apabila ia telah terjumus ke dalam azab seksa hari akhirat? Sesungguhnya tanggungan kamilah memberi petunjuk tentang yang benar dan yang salah. Ayat ini masih lagi memberi amaran kepada orang-orang yang menentang Islam. Jangan berasa gagah dengan harta dia, kekayaan dia dan kedudukan dia. Dan ayat ini memberi semangat kepada orang-orang yang saleh, yang baik. Jangan bimbang hilang harta dia, hilangnya kedudukan dia, rezeki dia dengan sebab dia mengerjakan amal yang saleh. Fa amma man a'ta wattaqa, maka adapun sesiapa yang memberi sumbangan hartanya, membelanjakan hartanya kerana Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bertakwa kepada Tuhannya, meninggal yang haram. Di antara contohnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang telah menghabiskan hartanya untuk membeli hamba-hamba yang dizalimi kerana hamba-hamba itu masuk Islam. Dibayar dengan duitnya dan dimerdekakan hamba itu dengan selamat, seperti Bilal, Ammar bin Yasir dan lain-lain lagi radhiyallahu anhum, sehingga habis harta dia walaupun dia seorang yang kaya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membelanjakan hartanya kerana Allah di Mekah, termasuk isteri Nabi Khadijah bin Khuwailid radhiyallahu anha, menghabiskan kekayaannya membiayai suaminya yang berdakwah dan berjuang. Tak sia-sia. Wa saddaqa bil husna, dia percaya kepada syurga yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami mudahkan kepada orang yang berbuat baik, mengorbankan harta dan diri dia itu untuk bersedia mengerjakan amal-amal yang baik. Tuhan beri semangat kepadanya mengerjakan amal yang baik, dan Tuhan akan pelihara dia daripada perkara yang jahat dan mungkar. Kalau dia buat jahat, dia sedar balik, dia bertaubat. Tak leka dan tak lala mereka yang buat baik ini.
Wa amma man bakhila wastaghna. Dan ada pun orang yang bakhil, yang kedekut. Yang kedekut, wastaghna, dan merasa cukup dengan harta dia untuk lawan Tuhan. Bukan saja lawan Tuhan, kedekut pula. Bakhil pula. Payah nak tolong orang. Tolong orang pun dengan tujuan yang jahat. Bukan tujuan yang baik. Untuk pulangan harta benda pula. Pulangan sokongan pula. Untuk dapat kedudukan dunia. Bukan kerana Allah. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia tidak percaya dengan janji syurga dan nikmat yang dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasanuyassiruhu lil usra. Maka kami sediakan untuk dia dengan amal-amal jahat yang dia terjumus ke dalam amal yang jahat itu untuk melayakkan dia menjadi ahli neraka. Tidak melayakkan dia menjadi ahli syurga. Duk terkekang ke neraka saja. Terkekang pada maksiat, terkekang pada kejahatan, buat kerja-kerja mungkar. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Di mana harta dia tidak boleh berbuat apa-apa bila dia disumbat ke dalam neraka. Bila dia humbam ke dalam neraka, harta dia tidak boleh buat apa-apa, tidak boleh menolong dia. Kerana yang boleh menolong seseorang itu adalah iman dan amal yang soleh. Pengikut yang baik, harta yang baik, yang menyumbang kepada amal yang soleh, boleh menyelamatkan orang di dunia dan akhirat. Harta yang tidak baik, penyokong yang mengampu saja, kerana harta yang tidak baik itu menyumbangkan kejahatan di dunia dan kejahatan di hari akhirat. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Maksudnya, maka serentak dengan memberi petunjuk, aku juga telah memberi amaran mengingatkan kamu akan api neraka yang marak menjulang, yang tidak akan menderita bakarannya malaikat orang yang sungguh celaka, yang telah mendustakan kebenaran dan berpaling engkar. Dan sebaliknya akan dijauhkan azab neraka itu daripada orang yang sungguh bertakwa, yang mendermakan hartanya dengan tujuan membersihkan dirinya dan harta bendanya, sedang ia tidak menanggung budi sesiapa pun yang patut dibalas. Hanyalah yang mengharapkan keredaan Tuhannya yang maha tinggi, dan demi sesungguhnya ia tetap akan berpuas hati pada hari akhirat dengan mendapat segala yang diharapkannya. Ayat-ayat yang paling akhir dalam suratul Lail yang kita baca ini, Allah Ta'ala memberi peringatan dan memberi galakan kepada kita. Memberi peringatan tentang seksa api neraka kepada mereka yang melawan Allah Ta'ala. Nikmat kepada siapa yang beriman dan taat akan Allah Ta'ala. Fa'angdartukum naran talazza, maka aku memberi amaran kepada kamu, wahai ahli-ahli Mekah, termasuklah ahli-ahli Malaysia hari ini, ahli-ahli seluruh dunia, api neraka yang dinyalakan menjulang, yang membakar, yang sangat hebat bakarannya, yang disebut di dalam hadis, serangan-rangan ahli neraka itu ialah orang yang diletakkan dua bara api neraka
di bawah tapak kakinya, lalu menggelegak dan mendidih otaknya macam mendidih air dalam periuk. Hak paling ringan sekali. La yaslaha illa al-ashqa. Tidaklah menyalakan api neraka, yang tidaklah masuk ke dalam neraka itu malaikat orang-orang yang celaka. Neraka disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang celaka. Siapa orang yang celaka itu? Allah menafsirkan sendiri. Ini tafsirul Quran bil Quran. Quran yang menafsirkan Quran. Di sana ada Quran yang ditafsirkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ditafsirkan oleh ulama-ulama sahabat tabi'in dan kemudian daripadanya. Ada ayat Quran yang ditafsirkan oleh Quran sendiri. Ayat ini Quran menafsirkannya. Siapa yang celaka itu? Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Ialah orang-orang yang membohongi rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah, yang berpaling daripada percaya ajaran yang dibawa oleh Rasul, yang tak percaya ke Rasul, yang berakhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak percaya pada Rasul dan berpaling daripada beriman kepada Rasul-Rasul itu. Itu dia orang yang celaka, Tuhan kata. Nak tahu siapa yang celaka? Ialah orang yang tak peduli ke Rasul-Rasul, berpaling pada Rasul-Rasul, tak ikut Rasul-Rasul, tak terima ajaran Rasul, tak percaya. Dosa pahala ni tak nampak pun, tak boleh buat dalam kocek daripada ni. Tak boleh buat dalam beg. Yang boleh buat dalam beg pitih nampak setokor, emas perak. Buah kayu nampak setokor. Pahala tak nampak. Walaupun Rasul ni adalah benar, paling benar Rasul ni, tapi tak percaya. Ni orang yang celaka. Wasayujannabuhal atqa. Dan celaka tu jauh daripada orang-orang yang bertakwa. Neraka tu jauh daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Yang bertakwa iaitulah mereka yang mentaati Allah Ta'ala, meninggalkan syirik, meninggalkan maksiat, beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Di antara sifat-sifat mereka ialah alladzi yu'ti ma lahu yatazakka, yang membelanja, yang menyumbangkan hartanya lalu membersihkan dirinya dengan harta itu, menunaikan sumbangan-sumbangan yang wajib, nafkah-nafkah yang wajib. Yang paling wajib pada diri dan keluarga dia sendiri. Beli pakaian untuk tutup aurat bagi diri dia, anak bini dia. Makanan untuk diri dia dan anak isteri dia, ibu bapa dia, keluarga yang wajib dia kena tanggung. Jiran yang wajib dia tolong. Dan yang wajib menunaikan zakat. Menunaikan zakat. Yang wajib ni bukan zakat saja, termasuk nafkah pada anak isteri, itu wajib juga. Ada orang kita ni hak wajib zakat je, nafkah anak bini kau anda lah. Tu tak betul. Bahkan dalam masalah zakat, kita kena sedar nafkah anak bini dulu, baru zakat. Bukan zakat dulu anak bini kediam. Ni kena sedar. Ada orang tu dia sangat murah dengan zakat, kedekut dengan anak isteri dia tu. Tak boleh. Anak isteri dulu, supaya dapat menunaikan makanan dia, pakaian dia, tempat tinggal dia, pendidikan, pelajaran dia. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Dan tidak ada bagi seseorang itu nikmat yang diberi balasan kepadanya, bukan dengan sebab duit dia saja, dengan sebab belanja dia saja, dengan sebab amal baik yang dia buat itu saja, tak cukup. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, malaikat kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala, bukan kerana malu korang, bukan kerana bahasa dia, bukan kerana adat, tapi kerana ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, kerana mencari keredaan Allah Ta'ala. Diperintah oleh Allah Ta'ala, menandakan syukur di atas nikmat yang diberi oleh Allah Ta'ala, barulah dapat pahala. Ni tak bahasa dia, malu korang. Kalau tak malu korang, tak buat. Itu tak betul. Mesti kerana Allah Ta'ala, dengan ikhlas. Wala sawfa yarda
dan dia akan mendapat keredaan Allah pada hari kiamat kelak. Allah Ta'ala akan redha pada dia. Allah Ta'ala tak minta upah pada dia. Allah Ta'ala tak berhajat pada upah, tak berhajat pada pahala, tak berhajat pada taat kita. Kita berhajat kepada keredaan Allah Ta'ala. Jadi matlamat kita ialah keredaan Allah Ta'ala, bukan keredaan manusia. Ada orang tu matlamat dia keredaan manusia, nak suruh orang ramai sokong dia, orang ramai ikut dia. Allah Ta'ala tak redha, tak apalah, asal orang ramai ikut. Itu tak boleh, itu salah. Nabi sebut dalam hadis, man tamasa ridallahi bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa ardu anhu nas wa man tamasa ridan nas bi sakhatillah sakhatallahu alaihi wa askhata alaihi nas. Barang siapa yang mencari keredaan Allah walaupun dia marah oleh manusia, tujuan dia nak suruh Allah Ta'ala redha. Walaupun orang marah hari ini tak apalah, sabarlah. Orang kata sabar, yang pentingnya keredaan Allah Ta'ala. Orang ni Allah akan redha pada dia, dan Allah akan jadikan manusia redha pada dia, sama ada masa dia hidup ataupun dia dah mati. Dia mati dah, rupanya dia kata hari itu betul. Rupanya Tuhan akan jadikan manusia redha pada dia. Barang siapa yang mencari keredaan manusia walaupun dia mereka oleh Allah, Allah Ta'ala mereka kepadanya, dan Allah Ta'ala jadikan manusia marah padanya. Walaupun hari ini dia pandai kecek orang, dia pandai tipu orang, orang setuju dengan dia, orang baik dengan dia, dia pandai nipu, pandai kecek. Walaupun dimerka oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala larang, asal orang ikut dia sudah. Walaupun benda bercanggah dengan Allah Ta'ala, tak berdali, asal orang ramai ikut. Tuhan mereka, dan Tuhan akan jadikan manusia marah padanya. Walaupun hari ni orang suka, akhirnya orang kata rupanya menipu dia ni. Bila orang sedar apa yang dia beritahu tu adalah benda yang salah, akhirnya orang marah pada dia. Dengan sebab itu, yang penting pada kita mencari keredaan Allah. Wallahu a'lam.